hikmah dan penuh pedoman. Lalu kita ini sebagai hamba-Nya perbanyakkanlah melafazkan kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ini lafaz kalimah tauhid ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ni, puji Allah Taala. Itu kita sebut sana' bil khair. Puji Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Dan Allah sangat cinta kalimah alhamdulillah ini. Kata Rasulullah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimah ataupun lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan al-mizan, kata Rasulullah SAW. Jadi hamba-Nya perbanyakkanlah kalimah tahmid. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang Allah utuskan sebagai pembawa risalah kebenaran, risalah tauhid, risalah agama yang ajar pada kita hari ini. Kita jadi orang Islam, jadi orang beriman, insya-Allah. Baik, pagi ini kita akan kupas sedikit berkaitan dengan susunan risalah, berkaitan dengan pada perkara yang menyatakan adab-adab di hari raya Aidilfitri. Alhamdulillah. Tajuk berkaitan dengan Aidilfitri. Ulama karang kitab ataupun beberapa panduan supaya apa ya? Supaya kita ni taklah teralamak-alamak sangat. Tadi kau orang suka alamak kan. Sikit-sikit alamak. Sebab ulama macam mana kita nak masuk Ramadan, ulama karang kitab, susun risalah supaya kita sedia masuk bulan Ramadan. Kalau kita tengok lirik lagu alamak tu, awal-awal lagi dah begitu, tiba-tiba esok dah puasa. Dia macam tak ada persediaan. Sebenarnya ulama dah susun kepada kita supaya kita bersedia. Macam itulah juga hari raya, ulama susun kitab, ulama susun risalah-risalah untuk kita baca, untuk kita faham, supaya kita taklah terkejut sangat. Dan taklah kita sambut hari raya tu tanpa ada panduan. Dia taklah macam setengah budak lepas habis SPM. Lepas habis SPM tu hari merdeka dia. Jadi kadang-kadang kalau budak ni tak ada panduan, student ni tak ada panduan, dia buat suka hati dia lah. Kadang-kadang dia buat benda yang dia tak fikir benda tu baik buruk. Tapi Alhamdulillah sekarang trend okey lah kot. Walaupun ada sebahagian masih lagi trend-trend yang tak elok. Kalau kita tengok setengah sekolah tu, bila dia sambut dia, lepas habis dia paper yang last kali SPM tu, lagi dia ada kumpul ramai-ramai, berselawat, bertakbir. Itu perkara-perkara yang baik sebenarnya. Walaupun ada orang kata, apalah waktu ni kita nak enjoy kan. Tapi sebenarnya dia nak guide student tu supaya dia tak buat benda yang pelik-pelik. Macam dulu-dulu kan, lepas habis SPM tu, kalau orang student yang duduk asrama tu, habis SPM tu ada yang buat pelik kan. Naik atas tangki lah. Kan asrama tu ada tangki kan. Dia buat apa atas tangki tu, dia seronok atas tu. Kalau dia geram, biasanya yang kena jadi target ni warden asrama. Lagi kan dia ambil spray tu, dia conteng nama warden tu kan. Dia tulis nama. Bukan tulis nama saja, dia maki warden tu. Kalau esok tu dia tak ada kat sekolah, tak apa. Esok tu masih ada kat sekolah. Jadi cikgu-cikgu pun buatlah siasatan. Siapa tulis, akhirnya kena tangkap, kumpul ramai-ramai lepas SPM. Ni maknanya dia meluahkan kegembiraan dia habis SPM tu dengan cara yang macam tu. Maka lebih lagi lah perbandingan bagi agama. 2 bulan yang penuh dengan hikmah, 2 bulan yang ada syariat dia, ada undang-undang dia. Maka sebelum Ramadan pun kita telah dipandu, dan selepas Ramadan juga kita telah dipandu oleh Nabi SAW. Juga apa yang Allah pesan melalui lisannya baginda Nabi SAW. Pagi ni kita tengoklah dalam risalah Ahsanul Zikri li bayanil adab fil Aidil Fitri. Risalah Ahsanul Zikri pada menyatakan adab-adab di hari raya Aidil Fitri. Alhamdulillah. Ini kita dah masuk 26 Ramadan. Jadi kita dah berada sungguh di hujung-hujung dah ni. Apa yang telah kita lakukan, yang telah kita amalkan, serah pada Allah Ta'ala. Tak payah orang nak kita rasa resah, kita rasa rendah diri atas amalan kita. Sebab dalam hidup kita ni kita ada saksi. Kalau dalam apa saja kerja buat kita kena pegang, kita ada saksi yang telah tahu apa yang kita buat. 5 saksi antaranya. Tuan-tuan ingat, ibu-ibu ingat. Nombor 1, saksi yang tak ada tolong, tak ada gantinya tuan-tuan. Itulah
Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadi saksi atas amalan kita. Orang nak kata apa katalah, tetapi Allah menjadi saksi. Allah kata apa? Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Katakanlah kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Baini wa bainakum, antara aku kata Allah Taala dan kamu. Allah mengetahui, dan Allah innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sangat mendalam pengetahuan Allah Taala, dan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita pegang tu, selesai masalah hidup kita. Kita yakin bahawa Allah kata cukuplah Allah menjadi saksi atas amalan kita. Cukup, selesai. Yang keduanya, Allah cipta malaikat menjadi saksi amalan kita. Allah utuskan malaikat yang mencatatkan setiap perbuatan baik buruk kita. Apa yang keluar daripada mulut kita takkan terlepas daripada catatan malaikat. Jadi saksi yang Allah utuskan. Allah tak perlu pun kepada bantuan. Allah ini maha kuasa, tetapi Allah mencipta malaikat ini untuk menunjukkan kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala, dengan Allah menciptakan malaikat-malaikat dengan tugas-tugas yang tertentu. Dan malaikat yang datang pada paginya subuh dan kemudian akan naik pada waktu asarnya. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang telah dilakukan oleh hamba-Ku? Kata malaikat, ketika aku naik, aku melihat hamba-Ku tengah solat, dan ketika aku turun, hamba-Ku juga tengah solat. Maknanya malaikat menjadi saksi atas perbuatan kita. Yakin. Yang ketiganya adalah saksi di kalangan manusia. Manusia menjadi saksi kebaikan kita, betul tak? Orang sebut kebaikan kita. Mati esok pun, kalau kita tengok setengahnya tempat, kalau jenazah tu akan ditanya kan, apa yang kalian saksikan ke atas jenazah ini? Apakah kalian akan saksikan ke atas mayat ini? Yang mengenalnya akan mengatakan, baik jenazahnya, baik jenazahnya. Maknanya manusia saja menjadi saksi atas apa yang kita lakukan atas dunia ini. Kemudian juga yang menjadi saksi kepada kita itulah di kalangan makhluk. Makhluk ni banyaklah. Binatang pun jadi saksi. Kalau kita buat jahat kat binatang, kat kucing, kita seksa dia, kita kurung dia, itu menjadi saksi atas perbuatan kita. Ataupun haiwan yang tak bertanduk juga menjadi saksi dan menuntut atas perbuatan haiwan yang bertanduk kepada dia. Apatah lagi kalau kita manusia buat zalim kepada haiwan-haiwan. Dan juga makhluk juga ni, bumi ni, tanah juga menjadi saksi. Tempat kita sujud ni menjadi saksi. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sembahyang, lepas sembahyang fardu tu, kita nak sambung dengan solat sunat rawatib atau solat sunat yang lain, ba'diyah qabliyah tu, kita beralih tempat. Antaranya kata ulama, ialah menjadi saksi kepada bumi ni, akan menjadi saksi kepada sujud kita. Perbanyakkanlah. Dan begitu juga pada hari akhirat nanti, anggota kita juga menjadi saksi. Banyaklah anggota kita yang Allah kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari akhirat ni akan dipatri mulut kita, dan kemudian bahkan kata ulama, kulit pun menjadi saksi atas perbuatan kita atas dunia. Kulit, bukan saja tangan, bukan saja kaki, perbuatan anggota kita, tetapi semua menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Maka berimanlah kita dan jadilah orang mukmin yang tenang, yang penuh keimanan, yang yakin setiap amalan kita, setiap kerja buat kita itu ada penyaksian dia, ada saksi dia. Yang saksi yang cukup kita sadar cukuplah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui apa yang kita telah lakukan. Adab yang pertama pada hari raya, melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Dalilnya hadis an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamud dahri, rawahu Muslim wa Abu Dawud, At-Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhu. Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal, kemudian diiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Dalam hadis disebut kalimah Syawal tu Syawalin. Maknanya kalau sebutan benar Syawal ni Syawal. Nak sebut Syawal tak ada masalah, merujuk kepada bulan Syawal. Apakah fadilatnya? Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diiringinya dengan puasa sunat
sitan min Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal. Ianya menyamai seperti berpuasa selama setahun. Ini fadilat, kelebihan kepada puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik, kalau kita lihat sekitar permasalahan berkaitan dengan puasa 6, ringkas. Para ulama menjelaskan makna hadis kana qasiyamud dahri, seolah seperti berpuasa setahun. Kata ulama, iaitu kerana pahala puasa pada bulan Ramadan setiap hari diganda 10, seperti pahala dia puasa 10 hari. Kan disebut al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan kita yang kita lakukan digandakan 10. Maknanya setiap hari kita berpuasa digandakan 10. Ini ulama kira. Jadi kita puasa berapa hari? 30 hari. 30 hari bersamaan dengan 300 hari. Kemudian masuk Syawal, puasa 6 hari bersamaan, kalau digandakan dengan 10, bersamaan dengan 60 hari. Jadi keseluruhan puasa Ramadan dan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal itu adalah sejumlah 360 hari bersamaan dengan setahun. Itu yang dimaksudkan ulama kaji tengok hadis ni. Jadi antara makna kepada setahun itu, fadilatnya adalah puasa 30 hari bulan Ramadan digandakan 300, dan puasa 6 hari pada bulan Syawal digandakan 60, 360 hari, iaitu puasa sepanjang setahun. Jelas tuan-tuan? Itu yang pertama. Yang keduanya, hukum puasa sunat pada bulan Syawal sunnah. Jumhur ulama mengatakan puasa sunat pada 6 hari pada bulan Syawal tu hukumnya adalah sunnah. Buat dapat pahala, tak buat rugilah kita. Rugi. Bukan tak buat tak ada apa-apa. Tak buat rugilah. Orang bagi duit tak mau ambil, orang bagi hadiah tak mau ambil, rugi. Bukan kata tak ada apa-apa, rasa rugi. Baik. Kecuali jika seseorang itu bernazar untuk berpuasa 6 hari, maka hukumnya wajib. Hati-hati ya. Kalau kita kata nanti bulan Syawal ni aku bernazar nak puasa sunat 6 hari. Dia jadi wajib bila kita niat nazar. Tetapi kalau kita tak niat nazar, kita puasa sunat saja, hukumnya adalah sunat. Yang ketiganya, waktu melaksanakannya adalah bermula 2 Syawal sehinggalah akhir bulan Syawal. Pada 1 Syawal tak boleh puasa, haram. Mula daripada hari kedua tu, 2 Syawal, tempoh dia sampailah habis bulan Syawal tu, hujung bulan Syawal. Boleh dilakukan dengan cara berturut-turut. Boleh dilakukan berturut-turut 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7. Ini amalan sebahagian daripada masyarakat kita berpandukan kepada keutamaan yang ulama sebut. Lebih utama dan paling utama dikerjakan bermula daripada 2 Syawal berturut-turut. Ni orang-orang lama lah. Tok-tok kita, ayah-ayah kita, makcik kita. Kita hari ni orang muda ni payah sikit. Banyak sangat open house. Jemputan banyak kan. Jadi kita ambil pandangan yang sebaliknya. Dan boleh juga dengan cara terpisah-pisah sehingga cukup jumlah 6 hari. Dalam 30 hari bulan Syawal tu, pilihlah hak mana senang. Selaraskan dengan program kita. Selaraskan dengan event di office kita. Ada majlis terbuka, ada jemputan, saudara mara buat gathering. Selaraskan. Maknanya kalau dalam seminggu, dalam sebulan tu ada 3 minggu atau 4 minggu, minggu ni 2 hari, minggu depan 2 hari, minggu lagi 1-2 hari, selesai. Kalau 4 minggu, lagi senang. Jadi jangan, tak ada alasan sebenarnya. Lebih baik lagi kita buat tu pada hari-hari puasa sunat. Isnin, Khamis, pada hari-hari putih. 13, 14, 15. Kita buat puasa sunat tu kecuali pada bulan Zulhijjah lah. Hari Tasyrik tak boleh puasa. Jadi itu kita kena tentukan sendiri. Kalau yang tak ada masalah, yang rasa ada lapang dia, buat 2 Syawal, 3, 4, 5, 6. Dia kata esok dah raya dah. Bagi istilah Melayu, raya lah. Tak apalah istilah dia. Kalau yang ada hal, buat. Pilih hari, 2. Jangan tak buat langsung. Kerana Nabi sebut kelebihannya secara spesifik. Nabi sebut kelebihannya, fadilatnya secara khusus dalam hadis sahih. Baik. Kemudian yang keempatnya, boleh menggabungkan niat puasa sunat seperti puasa 6 dan puasa sunat Isnin Khamis.
Ada satu kita pesan jangan kita berbalah lah. Ni pergi jumpa balah kata puasa, kalau nak puasa direct. Ada orang kata buat apalah puasa direct, orang dah jemput makan, kita buka lah puasa. Tak boleh, memang saya dah amat. Tak payah. Siapa yang ada kemampuan, ada kelapangan, Allah rezekikan dia sebersegi cukup, buatlah 2 sampai habis 6 hari itu. Kalau ada kekangan, Allah itu juga diharuskan, dibenarkan agama. Selang-selang hari yang kita nak buat. Boleh menggabungkan niat puasa sunat seperti puasa 6 dan puasa sunat Isnin Khamis, atau puasa hari putih Ayyamul Bid jika berpuasa berbetulan pada tarikh dan hari yang sama. Tadi kita sebut puasa boleh gabungkan puasa sunat 6 hari itu dengan puasa sunat Isnin Khamis ataupun pada hari putih, iaitu pada 13, 14, 15 bulan Syawal. Boleh. Jadi dapat 2 pahala sekali. Yang kelimanya, boleh menggabungkan puasa qada Ramadan dengan puasa 6. Syariat haruskan boleh gabungkan puasa qada dengan puasa 6. Akan tetapi kata ulama, lebih utama untuk diasingkan. Ibu-ibu lebih utama diasingkan. Kata Imam Ramli rahimahullah berpendapat, dia akan dapat pahala puasa 6 secara automatik jika dia berqada puasanya pada bulan Syawal sekalipun dia tidak berniat puasa 6. Secara automatik kata Imam Ramli, iaitu dapat pahala qada dan juga pahala sunat sekaligus. Walaupun dia tak baca niat puasa sunat, tapi dia puasa ganti, puasa qada. Boleh jelas setakat ini untuk permasalahan sekitar puasa 6. Baik, kemudian kita lihat banyaklah ada ni tebal ni, kita tak habiskanlah, kita ambil yang agak dekat dengan kita. Bila kita hari ni nak sambut hari raya, ialah seronok, alhamdulillah, itu fitrah manusia, hiburan, seronok, dapat jumpa saudara mara, seronok. Ulama terdahulu di kalangan salafus salih, dia ada dia punya stand dia. Bila sambut hari raya ni, dia ada satu pendirian dia, dan dia melihat hari raya itu lebih besar daripada maksud yang kita hari ini. Macam saya sebut tadi dalam lagu-lagu yang kita nyanyi, seronok dapat baju baru, seronok masak-masak, semua tu alhamdulillah. Kita tengok satu, atau kita hayati kata-kata sebahagian salafun salih. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali, kata-kata yang sangat indah tuan-tuan. Kata dia apa? Laisal 'aid liman labisal jadid. Bukanlah aid itu hari raya lah. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai baju baru. Innamal 'aidu liman ta'atahu tazid. Hanya saja aid hari raya itu bagi orang yang bertambah ketaatannya. Ini orang-orang soleh, salafun salih, orang hidup pada zaman yang terbaik, kurun yang terbaik kata Rasulullah. Laisal 'aid liman tajammala bil libasi war rukub. Bukanlah aid, bukanlah hari raya itu bagi orang yang indah pakaian dan kenderaannya. Ada orang sanggup menanggung hutang yang besar untuk dapat kereta baru hari raya. Janji hari raya pertama kereta baru keluar. Kalau dia ada kelapangan rezeki, silakan. Tapi kalau dia memaksa-maksa untuk menunjuk apa yang ada pada dia pada hari raya, kan orang ramai saudara mara datang berkumpul. Kata Al-Hafiz Ibn Rajab, bukanlah hari raya itu bagi orang yang indah pakaian dan kenderaannya. Laisal 'aid, innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Hanya saja aid itu bagi orang yang telah diampunkan dosanya. Itulah sebenar, lebih daripada pakaian yang indah-indah dan juga kenderaan. Kemudian kata dia lagi, laisal 'aid liman kasabul ribayah, innamal 'aid liman wajadur rahmah. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang dapat banyak wang. Orang kan nak raya ni kan nak dapat duit banyak, sanggup bulan Ramadan ni pulun habis, yang income, dapatkan duit banyak. Tak salah, tetapi bila orang tu letakkan duit tu keutamaan, kata Imam Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali, laisal 'aid, dia kata innamal 'aid liman wajadur rahmah, tetapi haid itu hanyalah orang yang mendapatkan rahmah. Pertama tadi bertambah ketaatan, yang keduanya diampunkan kesalahan, yang ketiganya diberikan rahmat oleh Allah SWT. Apa lagi? Laisal 'aid liman kasural isyrab wat ta'am.
Bukanlah Eid itu, hari raya itu bagi orang yang banyak minum dan makan. Kan mewah hari raya ni. Makan, minum, jamuan, semua sebi. Menu semua ada, semua jenis makanan ada atas meja. Kata dia, innamal Eid liman amila as-sawabi wad-dawam. Hanyalah Eid itu, hari raya itu bagi orang yang beramal benar dan konsisten, istiqamah amalannya. Laisal Eid liman zahaba fi ayyul makan. Bukanlah Aid itu, hari raya itu orang pergi ke tempat mana sahaja. Innamal Aid liman yazidul iman. Hanya saja hari raya itu bagi orang yang bertambah keimanannya. Mana apa kat sini? Bukanlah dia nak menafikan pakaian yang baru, makanan yang pelbagai. Bukan maksud dia. Cuma dia nak bagi tahu kita, kalau kita boleh sematkan kata-kata ini dalam diri kita sambut hari raya, insya-Allah hari raya kita itu dengan sederhana saja, dengan tenang saja. Sebab dia takkan jadi melampau, jadi bergaduh. Kadang-kadang pasal nak balik raya pun boleh bergaduh sakan. Kadang-kadang pasal tema baju pun boleh bergaduh. Ini maksud dia supaya kita tak melampau. Jadi diletakkan hakikat kepada makna hari raya. Innamal, kata dia, laisal Aid liman kasura ziarah. Bukanlah Aid itu banyaknya ziarah, bukannya banyaknya ziarah. Laisal Aid, innamal Aid liman sabata alayya sunnah. Hanya saja hari raya itu bagi orang yang tetap di atas sunnah. Jaga sunnah-sunnah hari raya ni. Dan kemudian akhir sekali, laisal Aid liman syaghala al-ma'arif wal mala'ib. Bukanlah hari raya itu orang yang sibuk dengan alat muzik dan permainan. Bukan hiburan semata-mata, bukan rancangan TV semata-mata. Bukan itu hakikat hari raya. Tetapi innamal Aid liman khaifi wa ta'ib. Hanya saja Aid itu bagi orang yang takut kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini kata-kata siapa? Ini kata Salafun Salih Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali. Ini kata-kata yang sangat indah, sangat bermakna bila kita sambut hari raya. Kalau boleh, kita ambil perkataan ni, kita tampal kat bilik kita. Anak-anak muda ni tampal kat lokal ke, tampal kat rumah kita. Bila kita baca, tengok kata-kata ulama dahulu yang hebat-hebat tentang hari raya. Baik, kita masuk pada bab adab ziarah dan bersilaturahim. Pertama sekali, kalau kita nak berziarah ni, niat tu paling penting. Setiap amalan kita, perbuatan kita bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sebab tu nombor satu, kita ni perbetulkan niat kita. Bila kita ziarah ni, kita niat untuk sambung silaturahim kerana Allah. Silaturahim ni, ar-rahim ni, kata Imam Nawawi, ambil daripada kataan ar-rahim, iaitu daripada rahim ibu lah, tempat berkembangnya, tempat anak tu, janin tu. Jadi sebenarnya rahim ni lebih merujuk kepada kerabat kita, sebab kita daripada punca yang sama, rahim ibu yang sama. Sebab tu ziarah hari raya ni, jangan fikir kawan-kawan yang jauh-jauh sangat tu boleh, tetapi yang tengok dulu hak paling dekat dengan kita, adik-beradik kita. Berapa adik-beradik kita? 10 adik-beradik kita. Pergi tak beraya rumah adik kita? Ziarah tak hari raya tu? Tak, kawan lebih utama. Adik-beradik nantilah, tak apalah, dalam grup WhatsApp pun selesai. Tak. Sebab tu masuk silaturahim ni, ya betul, boleh juga silaturahim sesama kita, tetapi banyak ulama bahaskan rahim itu merujuk kepada hak ni, daripada kantung rahim ibu kita ni, adik-beradik kita. Tak kisahlah kalau kita gaduh ke, ada yang tak senang dengan adik-beradik, kadang-kadang dengan adik-beradik pun tak selesai. Kita ziarah dia. Itu adalah tuntutan agama. Niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan untuk riak, bukan untuk mendapat tujuan sesuatu. Ada orang yang utamakan kawan dia sebab apa? Bisnes, ada interest untuk dia. Kalau dia kawan, dia selalu ziarah. Tetapi adik-beradik dia biarkan. Niat bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, nak ziarah orang tu, nak tunjuk apa yang ada kat dia. Bagi perempuan apa yang dia nak tunjukkan, bagi lelaki juga ada apa yang nak tunjukkan. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Kerana hubungan yang didasari ukhuwah kerana Allah Ta'ala, bertemu dan berpisahnya akan mendapat ganjaran dan redha dari Allah Ta'ala. Ada satu cerita dalam sebuah hadis, Nabi ceritakan kepada kita bahawasanya seorang laki-laki dia mengunjungi saudaranya di kampung lain. Maka Allah utus satu malaikat. Seorang lelaki ni dia kunjung saudaranya satu kampung yang lain. Lalu Allah mengutus satu malaikat kepada lelaki itu dalam perjalanannya. Dan ketika bertemu, malaikat itu bertanya, "Ke mana engkau hendak pergi?"
lazimnya Allah datangkan malaikat kepada manusia dalam wajah manusia lah, dalam wajah makhluk, bukan dalam wajah yang asal. Yang bertemu dengan malaikat secara asal tu adalah Nabi SAW. Jadi apabila Allah utuskan malaikat ni, malaikat tanya kepada orang tersebut, ke mana kamu hendak pergi? Lalu kata dia, aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Tanya malaikat lagi, adakah bagimu satu nikmat yang kau kejar? Maknanya adakah sesuatu yang lain untuk pada tujuan ziarah ni? Adakah sesuatu nikmat yang kau kejar untuk kunjungan tersebut? Kata lelaki itu, tidak, hanya saja aku mencintainya kerana Allah. Dia declare, dia kata, ni ziarah ni, saudara aku ni, semata-mata aku mencintai saudara aku ni kerana Allah. Niat dia. Dia kata kepada malaikat. Lalu malaikat itu pun berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, bahawanya Allah cintakan kamu, mencintai kamu sebagaimana engkau mencintainya kerana Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya niat itu pun dah besar dah pahala kita. Dan itu berlaku kepada apa yang Nabi SAW sebut. Jadi kita tak terlepaslah umat dia. Bila kita ziarah tu, niat sambung ukhuwah saudara mara kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita kerana Allah. Dapat kata malaikat bahawasanya Allah mencintaimu seperti mana engkau mencintai saudaramu. Besar tak tuan-tuan? Ziarah yang tak ada, ziarah yang ada makna, bukan ziarah kosong. Ziarah yang dapat pahala, cinta Allah Ta'ala kerana kita cinta saudara kita dan Allah mencintai kita, masya-Allah, kerana Allah. Kemudian yang keduanya, memulakan dengan kerabat yang hampir terlebih dahulu. Qarabah, ini kerabat. Kerabat ni maknanya saudara mara yang paling dekat. Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling layak untuk aku jadikan teman rapat untuk berkawan? Kata Rasulullah, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian seterusnya mereka yang paling hampir denganmu mengikut pertalian keluarga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya selepas mak dan ayah kita hak ada kat kampung tu, raya ni kalau ada mak ayah, kalau tak ada kekangan kerja, balik tu kan. Jangan nak seronok sangat Kuala Lumpur ni, semenyih ni. Balik ziarah mak ayah kita. Paling utama mak, lepas tu ayah. Dan kemudian Nabi kata, ni al-aqrabin ni, adik-beradik yang 7 orang, adik-beradik yang 2 orang. Ada adik-beradik dia 2 orang je, hak tu seorang tu. Itu pun dia tak mau ziarah. Nabi kata hak tu paling rapat berbanding kawan-kawan yang lain. Baik, kemudian selepas yang paling dekat, yang ketiganya, mendahulukan orang yang bertakwa. Ini tuntutan agama. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan ke dalam syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa? Nabi-Nabi. Siapa? Siddiqin. Dan orang-orang syahid serta orang-orang soleh. Dan amatlah elok mereka itu menjadi teman kepada orang-orang yang taat. Selepas yang disebutkan para Nabi, disebutkan Siddiqin, kemudian disebutkan orang yang mati syahid, para syuhada, dan kemudian orang-orang saleh. Maknanya tuntutan kita nak berkawan rapat adalah dengan orang-orang saleh. Jadi hari raya ni carilah guru-guru kita, orang yang ajar ilmu kepada kita. Siapa saja, cikgu-cikgu sekolah kita, orang saleh, orang baik, tok-tok kita, ayah-ayah orang kampung, orang lama yang waktu kecil-kecil banyak beri kita makna hidup kepada kita. Ziarah orang-orang baik ni, orang-orang baik ni, ziarah. Ini tuntutan agama. Selepas kerabat, orang soleh. Kemudian memperbanyakkan mengenali saudara dan meramaikan sahabat. Barulah sahabat-sahabat dan kemudian yang lain. Baik, selesai tu. Kemudian kita masuk pada adab menjadi tetamu yang bertamu. Kita ni tetamu, kita nak pergi ziarah rumah orang. Ada tak adab dia? Ada. Yang pertamanya, maklumkan kunjungan. Nak beraya rumah orang, tolong maklumkan. Hari ni ada alasan tak? Tak ada alasan. WhatsApp boleh, apa lagi? Telefon boleh, apa-apa. Dalam Facebook pun boleh. Macam-macam. Kita boleh bagi tahu kita nak datang. Beritahu sebelum datang agar tuan rumah sempat membuat persiapan dan bersedia menerima tetamu. Kawan tu dah bakat anak beranak dah siap dah cantik-cantik nak pergi ziarah rumah. Yalah, biasalah konvoi hari raya kan. Tiba-tiba kita terjah je datang. Kawan tu Allah datang budak
Masuk balik rumah layan. Bukan sekejap tuan-tuan. Bersambung-sambung sampai. Jadi sebaik-baiknya kita bila nak ziarah, kita maklum dulu nak datang. Melainkan adat kawasan tu memang hari ni memang orang waktu ziarah keluar, orang tak datang ziarah. Itu selesai. Bagi tahu dulu. Berkunjung sebagai tetamu, pilihlah masa yang sesuai agar tidak menimbulkan keberatan kepada tuan rumah. Lebih-lebih lagi jika kedatangan tersebut didapati mengganggu urusan penting yang hendak dilaksanakan. Tidak digalakkan berziarah pada waktu selepas zuhur dan selepas isya. Ini dalam keadaan biasalah. Adapun pada hari raya ni adatnya lepas zuhur pun kanan boleh juga. Tapi sebaik-baiknya kita elaklah. Mungkin waktu tu dia dah penat layan tetamu, dia sembahyang zuhur nak rehat sekejap. Kita datanglah pada waktu yang bersesuaian. Yang keduanya, membawa buah tangan. Ini adab ulama susun ni, nak bagi kita bermakna hari raya kita ni. Maknanya bila kita baca ni, insya-Allah kita buat sikit-sikit, tak dapat semua kita buat sikit. Bawa buah tangan ataupun hadiah. Jarang orang itu, memang itu adat. Memang adat mak-mak kita dululah. Memang itu yang diajar kepada kita kan. Datang dia adalah sikit pun tak apa, buah tangan. Yang ketiganya, memberi salam terlebih dahulu. Bagi salam, Assalamualaikum. Jangan agaknya dah biasa sangat main terjah masuk, tak boleh. Dalam rumah tu ada anak-anak perempuan dia. Ada juga isteri pada tuan rumah tu dalam keadaan mungkin tak sempurna tutup aurat dia kan. Tiba-tiba kita main terjah masuk je, tak boleh. Ini adab yang kita kena jaga sungguh ni. Ketuk pintu perlahan dan tidak melebihi 3 kali. Ini adab. Para sahabat Nabi sangat berhati-hati ketika nak mengetuk pintu rumah Nabi SAW. Mereka akan menggunakan hujung kuku mereka kerana menjaga adab dengan Nabi SAW. Masya Allah, ini hebatnya adab Nabi. Tarbiyah para sahabat macam tu sekali. Mereka ni dengan Nabi rapat, tapi mereka nak kunjung rumah Nabi, mereka ketuk pintu rumah Nabi ni guna hujung kuku lah. Ni kita guna apa? Tepuk pintu ke, atau tekan loceng 10 kali ke, seboleh-bolehnya selagi tuan rumah tu tak keluar. Ni adab. Itu sahabat. Sahabat buat macam tu pada Nabi. Sebenarnya Nabi tarbiyah elok dah tu. Mereka akan menggunakan hujung kuku mereka kerana menjaga adab dengan Nabi SAW. Kata Imam Nawawi, untuk mengikut tepat seperti hadis Nabi SAW, cukup sekadar 3 kali. Imam Nawawi kata, kalau nak ikut sunnah betul 3 kali ya ketuk. Jika tidak diizinkan, Nabi suruh balik. Kalau dia tak mau sambut tetamu, balik ya. Jangan kita paksa dia. Namun Imam An-Nawawi menyeraikan ada 3 pendapat dalam mazhab berkaitan soal ini. Pertama sekali, boleh diulang-ulang sekiranya rumah itu besar dan kemungkinan tuan rumah tak dengar. Kawan tu sebelum raya dah extend rumah dapur tu sampai belakang. Jadi hari raya ni banyaknya di dapur lah. Betul tak? Kita kalau balik kampung dengan nenek kita, wan kita kat mana pot kita? Dapur lah, kat belakang. Ni ruang tamu ni tak ada orang masuk. Dia ketuk kat ruang tamu depan. Jadi dalam keadaan ini, kata Ibn Arabi, boleh diulang-ulang ketukan. Kerana apa? Rumah tu terlalu besar dan kemudian tu rumah tak dengar. Ataupun yang keduanya, sekadar 3 kali seperti dihajar hadis Nabi SAW. Yang ketiganya, boleh diulang jika ucapan minta izinnya tidak sama. Ni adab saja. Kita tengok keadaan situasi dia. Kadang rumah kawan tu bagi salam sekali pun dia dengar. Ada dia tak dengar langsung. Kalau yang seterusnya, tidak sedih jika kunjungan tidak diterima. Ini payah, tapi kita kena pegang. Ini hakikat dia. Tak sedih, jangan sedih lah kalau kunjungan kita tak terima. Jangan upload status dalam Facebook cerita aku datang rumah orang ni, dia buat tak layan. Kita pun tag nama kawan-kawan bagi kunjungan. Agama ajar tidak sedih jika kunjungan tak diterima. Apa dia? Sangka baiklah, kerana tidak semua orang mampu menyatakan keuzuran mereka. Tak semua benda kita nak cerita. Tuan rumah tak semua benda dia nak cerita. Dia diam je. Bila dia tak terima kunjungan kita, maknanya ada keuzuran. Cuma dia tak nak cerita lah. Kadang benda tu tak perlu cerita. Jadi kalau kita ada saling faham antara tetamu dan juga tuan rumah, sangka baik. Boleh jadi tuan rumah tak perasan. Mungkin mereka bersama keluarga dan tidak bersedia menerima tetamu kerana keadaan rumah mereka tak sempurna. Rumah nak sepah-sepah, nak terima tetamu, dia tak sedia, tak ready. Makanan pun tak ready lagi. Sebab tu hayatilah kata-kata seorang tabi'in, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Janganlah berdiri di depan rumah orang yang tidak menerima ziarahmu
Mungkin kamu ada urusan dan mereka juga ada urusan. Ketahuilah bahawa urusan mereka lebih utama. Kita ada hajat, tuan rumah juga ada hajat, ada tujuan. Antara dua hajat ni, tuan rumah tu lagi diutamakan. Faham tak tu? Jadi jangan kecil hati, jangan sedih jika kunjungan kita tak diterima. Selesai. Yang keenam, tidak berdiri di muka pintu. Ini perangai. Datang dia berdiri tu muka pintu. Pintu dia duduk kat depan pintu rumah tu. Berdiri bersebelahan pintu. Sama ada di kanan atau di kiri. Sebab apa? Kerana dibimbangi jika yang membuka pintu itu adalah orang bukan muhrim atau terlihat sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat. Rasulullah telah bersabda yang bermaksud, janganlah kamu datang ke rumah orang berhadapan pintunya, tetapi datanglah daripada bahagian tepinya dan mintalah izin. Jika diizinkan, masuklah. Jika tidak, balik. Siapa sebut ni? Nabi sebut. Nabi kata jangan duduk depan pintu rumah, duduklah sebelah tepinya, kiri atau kanan. Sebab apa? Takut bila buka tu isteri pada tuan rumah, ataupun mungkin tuan rumah tu juga mungkin dia pakai short, mana kita tahu kan? Dah nampak dah isteri kita, nampak kat belakang anak kita nampak, ataupun anak-anak dara dia, anak-anak perempuan dia dalam keadaan aurat tak sempurna. Ini penting. Jadi kita duduk tepi, bagi salam. Jika diizinkan masuk, masuklah Nabi kata. Kalau tidak, baliklah. Selesai. Ini dia sebut ni pasal berlaku lah. Orang yang tak faham, maka dia akan cakaplah benda yang tak elok. Akhirnya tak jadi silaturahim, jadi gaduh ataupun jadi berbasah muka. Yang ketujuhnya, menyatakan nama sebenar. Nabi SAW sangat benci orang yang tidak memperkenalkan dirinya ketika mengetuk pintu. Begitu juga orang yang memperkenalkan dirinya dengan aku. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang ke rumah Nabi SAW untuk menjelaskan hutang ayahnya. Beliau ketuk pintu, kemudian Nabi bertanya, siapa kamu? Kata Jabir, aku. Perbuatan Jabir itu Nabi tak suka. Nabi kata, aku. Seolah-olah Nabi tidak menyukai jawapan Jabir. Maknanya dia kata, aku. Jadi kita kata, siapa tu? Ni akulah, aku. Itu yang tidak disukai Nabi SAW. Sebab itu sebaik-baiknya kita perkenalkan diri kita. Jelas kan? Tidak masuk melainkan setelah mendapat keizinan, jelas. Membuka kasut dan menyusun dengan baik. Kat rumah, kat surau. Datang rumah orang, sepah mereka kan. Susun elok-elok. Itu adab. Tidak mengintai atau mengendap ke dalam rumah. Ini pun perangai juga. Tengok kat tingkap dulu, syau-syau tak. Itu bukan akhlak kan? Tidak memasang telinga atau mencuri dengar perbualan. Duduk dekat sini, kita duduk orang tamu ni, lepas tu kita pasang perbualan orang tuan rumah, anak beranak dia, adik-beradik dia, ataupun kita dengar perbualan orang lain. Tak, jangan. Itu bukan adab. Dan perbuatan seperti ini tidaklah sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim yang berakhlak mulia, lebih-lebih lagi jika dia berniat buruk dengan perbuatan. Dia ada niat, dia nak dengar apa cerita yang terkini ni, nak bawa keluar daripada rumah tu, nak cerita kat orang lain pula. Tadi aku pergi rumah ni, dia pun kita bawa cerita-cerita tu bawa. Tu niat buruk lah tu. Tu lagilah seorang Muslim yang berakhlak mulia, dia tak buat benda macam tu. Jangan duduk selagi belum dapat keizinan. Ni kita faham lah kot. Cuma kita nak didik anak-anak kita lah dalam kereta. Bila kita sebelum sampai rumah tu, kita pesan dulu berapa minit sebelum sampai tu. Pesan handphone jangan main sangat depan rumah orang. Balik rumah tu, balik rumah nenek ni, dah lah balik 2-3 hari je. Daripada setahun tu berapa kali je balik. Balik-balik pula, kita tak nasihat anak kita. Anak kita, cucu kita, anak-anak kita, bila dia tengok cucu-cucu dia, bukan nak bermain ke apa ke kan, main handphone. Kita sebagai mak ayah, kita kena pesan, simpan benda ni. Balik pun bukan selalu dengar cakap atuk, dengar cakap nenek, apa datuk-atuk mek buat. Jangan kita acak leka duduk dalam bilik main handphone. Ni dah jadi kebiasaan. Jadi antaranya pesan, nanti jangan main duduk, jangan pergi bilik ni, jangan bilik, dapat izin dulu, minta kebenaran dulu nak duduk, nak masuk bilik, nak pergi tempat-tempat ni, beritahu, minta izin. Itu adab lah, itu akhlak yang makin lama ibu-ibu hari ni jarang nak ajar anak-anak. Biasanya dibuat biasa je. Akhirnya anak-anak ni tak tahu panduan apa, jadilah hilang adab-adab yang telah diajar pada kita dulu. Ayah nenek, ayah mak kita ajar kita dulu, kita tak buat pada anak-anak kita. Rugi Baik. Bila masuk rumah, duduk tempat yang disediakan oleh tuan rumah. Sebab memang ada tempat untuk tetamu. Jangan kita main duduk sebarang tempat. Tempat-tempat tu kadang-kadang boleh nampak aib tuan rumah tu.
Jangan duduk tempat yang sudah dikhaskan untuk orang lain. Jika tuan rumah suruh duduk di tempat yang diarahkan, duduklah tempat itu. Maknanya dipersilakan duduk, itu duduklah. Kalau dia suruh jemput duduk orang tamu, duduk. Maknanya ada tempat lain dia tak bagi tu. Ada tempat lain dia khususkan untuk orang perempuan je ke, ataupun saudara mara je ke. Adalah tempat yang tak perlu kita buat. Jangan tinggal terlalu lama atau terlalu segera mau beredar. Jangan duduk lama-lama sangat. Ataupun masuk-masuk je dapat minum, dah, tak boleh. Sederhana je masa tu. Jangan duduk lama sangat sampai tuan rumah tu bila dia nak balik kan. Aduh, panjang pula cerita dia. Tetamu ramai yang ni. Balik. Ini bukan hotel check-in. Ini rumah tetamu, ada adab dia. Jangan duduk depan pintu bilik wanita, tabir. Kalau dia buat tabir untuk perempuan tu, jangan duduk orang lelaki. Hendaklah bagi salam dan tanya khabar orang yang duduk sebelahan. Ini jarang orang buat. Kan kadang-kadang bila kita datang satu rumah tu, ada saudara mara dia, ada ni. Jadi kita ni bertanya khabar. Tanyalah, at least dia kata dari mana, saudara ke apa. Itu cukup lah, selesai lah. Bukan nak sembang panjang pun. Janganlah terlalu memerhati barang-barang atau perabot yang berada di dalam rumah itu. Ini hari raya kan, serba-serbi baru. Mulalah. Kalau dia buat pembandingan lagi lah. Lepas tu ambil gambar lah tu, share dalam grup. Menjamah dan mengambil makanan yang lebih dekat dahulu. Ini ada-ada yang biasalah yang kita belajar. Tidak membiarkan anak-anak merosakkan harta di rumah orang. Mentang-mentang budak kecil, tak apa budak kecil. Kau orang memang akan cakap macam tu. Tak apalah kecil lagi, budak-budak lagi. Tak, kita tanggungjawab kita sebagai mak ayah ni. Hendaknya tetamu tidak membiarkan anak-anaknya bermain-main, merosak, memecahkan perabot, menghancurkan barang-barang, tambah pukul anak tuan rumah, serta menjerit-jerit tanpa sebab. Kerana semua itu dapat mengganggu dan membuat tuan rumah merasa keberatan untuk dikunjungi. Siapa nak datang tu, dia kenal pula, anak dia ni buas ni. Alamak, habislah, simpan-simpan ni semua ni. Kaca-kaca ni simpan. Dia kan tak senang. Jadi jadilah behave anak-anak kita ni, mak ayah pastikan anak kita jangan buah anak rumah orang. Jaga. Ini ulama susun. Ini supaya kita benda yang reality ya. Tidak mengimami tuan rumah di rumah mereka. Masuk waktu solat, sebaik-baiknya tuan rumah jadi imam, sebaik-baiknya. Melainkan kalau tuan rumah tu orang soleh, orang yang kita sangat hormat, pangkat. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang mengunjungi suatu kaum di rumah mereka, maka janganlah ia mengimami mereka, namun hendaklah salah seorang daripada mereka, iaitu tuan rumah, bertindak sebagai imam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Akan tetapi apabila tuan rumah mempersilakan dan mengizinkan menjadi imam disebabkan ilmunya, keutamaannya dan umurnya lah. Mungkin dia hormat kita ni ada ilmu, kita balik daripada madrasah ke, daripada tahfiz ke, jadi elok imam kita jadi imam. Silakan, walaupun kita muda, menurut sebagian ahli ilmu. Baik, kita cepatkan. Undangan jamuan open house disunahkan akan datang menghadiri undangan jika diundang. Jika ada 2 undangan yang kita terima, maka hadirlah yang terdekat dengan pintu rumah kita dulu ya. Jiran dah jemput, datang kejap. Kalau rushing sangat, datang kejap lah, bawa lah buang tangan ke apa ke sikit kan, ataupun sekejap aja. Jangan datangi suatu acara jika tidak diundang oleh tuan rumah. Asal nampak kemah je, asal nampak nampak cekenduri je, main terjah je, dah. Kalau tak undang, jangan pergi. Sebaiknya jangan macam taman kita kan, hari-hari kita tengoklah kanopi sana, kanopi sini. Dia ni tak jemput aku. Jadi kita pun main terjah je pergi. Tak boleh, orang tak jemput jangan pergi. Sebaiknya jangan menghadiri undangan orang fasik atau undangan orang di dalam maksiat, ada program maksiat dalam tu. Jika ada hal yang tak dapat dielakkan, mohon maaf, minta keuzuran dengan baik. Ketika berpisah, syukur, terima kasih pada tuan rumah atas jamuan. Nabi SAW ajar antara doanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doakan dia, wahai Allah, berkatilah ke atas mereka apa yang telah engkau kurniakan, rezekikan kepada mereka. Kalau tak erti bahasa Arab, cakap macam tu cukup lah. Saya kadang-kadang pergi ziarah rumah orang open house, dia suruh kita baca doa. Kita kata tuan rumah nak afdal doa, tak, kata tetamu afdal doa. Ya, kita doakan dia, wahai Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, berkatilah rezeki yang telah Allah berikan kepada dia, yang dia jamu kita makan ni. Minta berkat kepada rezeki tu, makanan tu. Dan waghfir lahum, ampunkan dosa mereka anak beranak ya Allah, dan warhamhum, rahmatilah mereka anak beranak ya Allah. Cukup doa kita, ringkas je, tak payah nak terlalu macam doa lepas sembahyang, taklah. Jadi kita doa-doa yang telah diajar.
Jangan berlalu tanpa redha dan izin tuan rumah. Tiba-tiba hilang. Nampak datang makan, nampak dia jauh. Tiba-tiba mana dah balik dah. WhatsApp ya. Sorry lah aku balik ada hal tadi. Jumpa tuan rumah dulu sebelum balik selesai. Niat ikhlas, jemput orang yang bertakwa, jemput kalau di Korea kita ni jemputlah. Imam kita, pengurusi kita jemputlah. Tu orang-orang yang kita kena jemputlah sebagai pemimpin masyarakat. Datanglah. Menjemput semua orang yang tidak dibezakan kaya atau miskin. Jangan beza-bezakan. Jangan kita followers kita saja ataupun orang kawan-kawan baik kita saja kita jemput. Tak. Kita jemputlah. Tak kira miskin atau kaya, jemput. Ini adab hari raya. Seburuk-buruk jamuan, kata Nabi, adalah jamuan kenduri kahwin dipanggil orang kaya dan tidak dipanggil fakir miskin menghadirinya. Jangan. Menerima dan menyambut tetamu dengan senyuman yang wajah yang manis. Menyediakan tempat duduk yang elok dan selesa. Sediakan makanan. Ini mudah faham. Tuan rumah sendiri melayani tetamu. Kalau boleh tuan rumah lah layan tetamu. Menunjukkan kawasan rumah. Tuan rumah hendaklah menunjukkan tempat solat, tandas, tempat tidur dan lain-lain yang dirasakan perlu terutama bagi tetamu yang ingin bermalam. Menolak dengan cara yang baik jika tidak bersedia untuk menerima tetamu. Baik, akhir sekali ketika berpisah, dah selesai semua, tuan rumah perlu mengiringi tetamu hingga ke pintu. Iring tetamu, nak balik ni. Ucapkan terima kasih kepada tetamu kerana sudi berkunjung. Kerana kunjungan tetamu itu membawa keberkatan. Keberkatan, barakah. Ini tidak menutup pintu sehingga tetamu pergi atau kenderaan berlalu. Kawan tu tak balik lagi depan mata lagi. Tutup pintu dah. Kecil hati dia. Dia tak suka aku ni. Tunggu dulu kereta tu. Tin. Okey, selesai. Ini. Okey, balik lah. Balik. Tutup pintu. Dia dengan selipar pun nak pakai tak boleh. Ini wallahu alam. Ini disusun dalam risalah Ahsan secara ringkas lah. Bagi ini panjang. Dia sebenarnya ni daurah. Saya ikuti daurah ni. Daurah ni panjang lah. Elaboration dia ada sandaran-sandaran dia. Hujah-hujah dia, contoh-contoh dia. Tak sempatlah kita nak cerita pagi ni. Mudah-mudahan berbaki lagi beberapa hari. Selesaikan dulu Ramadan kita. Syawal insya-Allah pasti akan tiba dengan izin Allah Taala. Allah sempatkan kita masuk bulan Syawal ni insya-Allah lah. Jadi jagalah adat-adat kita, tak pada diri kita, pada anak-anak kita lah, isteri kita atau suami kita. Wallahu alam. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka